Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu, amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, pengurusi surau, ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita sama-sama hadir ke surau ini, solat subuh berjemaah. Seterusnya Allah memberikan sedikit kelapangan waktu kepada kita bersama pada hujung minggu ni, bagi Ahad ini, subuh Ahad ni, untuk duduk sama-sama terus mendengar kuliah tazkirah subuh pada pagi ini. Moga-moga ia menjadi amal soleh yang boleh kita persembahkan di depan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak nanti. Bolehlah kita sebut depan Allah, ya Allah, aku ni tak rajin sangat belajar ilmu pun tak mana sangat, faham agama pun tidak mana sangat, tapi adalah waktu lepas subuh tu aku hadir ke surau, duduk dengar tazkirah kuliah agama. Jadi kita mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kau nilailah ianya sebagai amal-amal saleh yang boleh memberatkan timbangan mizan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak nanti, insya-Allah, amin. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung pengajian kitab kita. Kita menggunakan kitab Rahsia Alam Malaikat, Jin dan Syaitan. Rahsia Alam Malaikat, Jin dan Syaitan, yang mana ia merupakan karya asalnya dalam bahasa Arab, Alam Al-Malaika Al-Abrar, Alam Al-Jin wa Syayatin, karangan Prof. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Tuan-tuan boleh dapat ni kitab ni dalam dekat Lazada ada, Lazada PDF pun ada, online ada, boleh dapat dengan mudah lah. Dah diterjemahkan ke dalam bahasa Indon, ala-ala Melayu lah, ala-ala kita. Jadi menarik ini kitab ini, dia membahaskan tentang makhluk-makhluk Allah yang kita tak nampak, malaikat, jin, syaitan ni semua kita tak nampak. Dan uniknya kupasan yang diberikan oleh pengarang ni adalah berdasarkan Al-Quran dan juga Al-Hadis, yang mana makhluk-makhluk kita tak nampak ni kita tak kenal, kita pun tak tahu. Jadi kita nak kenal dan kita tahu tidak lain dan tidak bukan melalui Al-Quran ataupun melalui kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Al-Quran itu daripada Allah, kalamullah, Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang menciptakan jin dan syaitan, malaikat, dan juga melalui kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Nabi ini disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ini dia tak cakap sesuatu tu melainkan apa yang dia dapat ilham, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua, Quran dengan hadis ni menjadi asas utama untuk kita mengenal makhluk yang namanya malaikat, jin dan juga syaitan ini. Kalau selain kita berhujah dengan Quran dan juga hadis ni, dia tak terpakai. Tambah pula kita tengok makhluk ni, jenis makhluk duduk alam yang kita tak nampak kan. Kalau kita katakan teknologi moden sekarang ini, mungkin kita boleh berhukum dengan hukum berdasarkan kepada kajian sains, kajian saintifik, bagaimana orang sains ni dapat jumpa benda baru begitu begini kan. Ada penemuan baru yang mana penemuan itu dia tally, dia selaras, dia tidak bercanggahan dengan Quran dan juga hadis. Kita boleh timbul banyaklah penemuan-penemuan baru. Itu orang sains yang boleh kita nampak. Tapi nama makhluk jin, syaitan, malaikat ni dia tak boleh. Kajian sains dia tak lepas. Tak masuk orang belajar sains makhluk-makhluk ni kan. Dan sains dia tak jumpa.
Maka tidak boleh tidak, kita mesti berasaskan kepada Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam asasnya. Kemudian mungkin di sana ada qaul-qaul ulama, pandangan-pandangan ulama. Dan kalau tuan-tuan belajar dalam perubatan Islam, maka dia akan ada satu lagi kaedah, dia kata pengalaman orang yang terdahulu yang tidak bercanggah dengan syariat itu juga menjadi asas. Dia menyokong, tidak dijadikan sebagai sumber primary, sumber utama, tetapi dia menyokong. Kadang-kadang ada perkara yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, kalau ulama pun tak ada, tapi pengalaman orang dulu memang begitu, berkali-kali dia dalam perubatan Islam lah, apabila mereka ni berdepan dengan makhluk-makhluk halus ni, dia tahu begini bentuk-bentuk yang dapat dikenali, yang memberikan rasa sakit, ketidakkeselesaan kepada makhluk-makhluk halus ini ya. Okey. Alhamdulillah, kuliah kita yang lalu, yang terakhir ialah pada 26 hari bulan 11 yang lalu, kita berada pada muka surat 116. Kita membicarakan tentang malaikat tu, kita ambil sekali lalu je dia punya tajuk dia. Kemudian kita bermula dengan tajuk yang berkaitan dengan makhluk yang bernamanya jin. Kita berkenal dengan jin, apa yang dikatakan jin itu, asal usul jin, bila diciptakan, nama-nama dia, dalil berkaitan adanya makhluk jin. Kemudian dibawakan dalil pada hadis, bagaimana bolehkah melihat makhluk bernama jin ini. Kemudian disebut kaldai, anjing boleh melihat jin, syaitan dan juga jin. Syaitan juga adalah makhluk Allah, asal usul syaitan. Apakah syaitan adalah asal daripada jin ataupun salah satu daripada mereka? Makan minum jin tu bagaimana? Adakah jin itu menikah, berkembang biak? Bolehkah jin itu kahwin dengan manusia? Kita bahaskan. Kemudian rumah jin, tempat tinggal, majlis-majlis, dia punya haflah, keraian jin ini, kemudian jenis-jenis kenderaan jin, itu yang akhir kita belajar. Dan pagi ni 116 kita masuk binatang-binatang yang ditemani oleh syaitan. Sebelum tu kita ada satu istilah biasa kita guna, kita katakan satu makhluk di jin. Kemudian ada lagi satu istilah, dia iblis. Iblis mungkin dalam kitab ni dia tak highlight sangat tentang perkataan iblis. Saya duduk tengok perkataan iblis tu tak nampak sangat. Kalau kita tengok dalam Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebut, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala memberi arahan kepada para malaikat. Saya batuk sikit, balik umrah minggu lepas. Dia tak hilang lagi batuk, walaupun sama dah pakai mask, seminggu tak hilang lagi batuk. Duduk risau-risau tu. Kadang-kadang pakai juga mask. Di cuaca sejuk kat sana. Saya pergi Maghribi 4 hari, kemudian ke Saudi 10-11 hari, kemudian ke Jordan dalam 3 hari. Cuaca sejuk kat Jordan sampai 6 darjah Celsius, sejuk. Kemudian jelah cuaca kita tak biasa kan, batuk-batuk sikit balik ni. Kalau kita tengok dalam Quran, Allah Taala sebut wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika mana Allah berkata kepada para malaikat yang Allah nak menciptakan khalifah dekat muka bumi ni. Kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat sujud kepada Adam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Malaikat semua sujud illa iblis. Malaikat ni iblis. Maka dekat situ ada ulama ni dia berbeza pandangan. Ni jin kita dah cerita, ni perkataan iblis tu ya, kita nak kenal pasti. Ulama dia ada berbeza pandangan sikit. Illa iblis. Adakah iblis itu dia merupakan golongan daripada malaikat? Satu. Ataupun iblis itu daripada jin, kan? Maka ada ayat yang lain menyebutkan kana minal jin, kana minal jins. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni. Yang mana iblis itu daripada golongan jin. Golongan jin. Maksudnya iblis itu daripada golongan jin. Bukan daripada golongan malaikat. Itu satu pendapat.
Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan malaikat ni dibuat secara umum. Ada pandangan yang lain. Dia kata malaikat ni secara umum. Maksudnya makhluk-makhluk yang tak nampak. Malaikat kita tak nampak. Jin juga, al-jan juga malaikat yang kita tak nampak. Maka jin juga dia ada menyebut sebahagian daripada malaikat. Dan iblis itu adalah sebahagian daripada golongan malaikat. Ada juga yang berpendapat sedemikian. Sebab ni semua makhluk ya, kita tak nampak. Tapi yang jelas daripada ayat Quran menyebutkan kana minal jins. Maksudnya yang iblis itu, iblis kana minal jins. Makhluk yang nama iblis ni dia daripada golongan jin. Okey. Bukan daripada golongan malaikat. Cuma para ulama bila dia membahaskan ayat tu, dia melihat ta'alluq antara umum dengan khusus tu kan, dia memberikan pandangan yang berbeza. Tapi kita faham maksudnya iblis ini daripada golongan jin. Okey. Jadi golongan jin ini dia ada yang kita sebut, kita bincangkan itu syaitan. Syaitan ni jenis jin yang jahat. Jadi bila jin tu jahat, dia panggil syaitan, kan? Jin yang baik itu jin Islam lah. Jin baik yang beriman tu ada golongan yang Islam. Kemudian jadi iblis ni kat mana? Iblis ni dekat mana? Ada yang meriwayatkan bahawa saya tengok dekat sini dia kata fa akhraja Imam Al-Baihaqi fi Sya'bil Iman bi sanad ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana ismul iblis Azazil wa kana min asyrafil malaikah min zawil arba'ati ajniha summa ablasau ba'da. Dia kata dalam Imam Baihaqi dia menyebutkan dalam Sya'bul Iman, dia kata riwayat ni diambil daripada Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Maksudnya kata-kata ni sampai kepada para sahabat yang menukil daripada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, dia kata nama iblis ini yang sebenarnya adalah Azazil. Maksudnya Azazil tu nama sebenar iblis. Iblis tu nama kedua, kan? Nama sebenar kepada iblis ni adalah Azazil. Makhluk tu Azazil. Azazil ni. Kemudian kata Ibnu Abbas, kana min asyrafil malaikah. Yang namanya Azazil ni, yang kita kata tadi Azazil ni daripada golongan jin. Tadi ada malaikat, ada golongan jin. Kata Ibnu Abbas, wa kana min asyrafil malaikah. Yang Azazil tu dia ni adalah dalam kalangan malaikat yang paling mulia. Jadi malaikat tu banyak jenis-jenis malaikat. Kita kata ada Mikailnya, Israfilnya, ada Jibrilnya. Jadi malaikat tu banyak kan. Kan nampak bunyi dia el hujung kan. Jadi salah satu daripada itu ialah Azazil. Ikut kalam kata Ibnu Abbas, dia kata wa kana min asyrafil malaikah. Dia ni daripada golongan, kata Ibnu Abbas, daripada golongan malaikat. Maksudnya jenis banyak tu salah tu ialah Azazil. Asal dia Azazil. Dia kata min zawil arba'ati ajniha. Ni jenis yang ada 4 kepak. Jenis kepak dia ada 4. Kalau kita faham daripada riwayat ni, dia kata 4, 2 belah kanan, 2 belah kiri. Kalau Jibril tu dia kata 600 sayap kan. Ini jenis 4 sayap. 2 kanan, 2 kiri. Yang namanya Azazil. Dia kata min zawil arba'ati ajniha. Cuma problem dia yang namanya Azazil ini, dia kata bila Allah berikan arahan kepada para malaikat secara umum, nampak macam malaikat tu semua ni, Jibril, Mikail, Israfil, Azazil masuk. Begitu dapat difahami ayat ni. Cuma bila Allah beri arahan usjudu li Adam, kamu semua sujud pada Adam, maka dekat situ illa iblis, baru perkataan iblis tu lahir. Melainkan iblis tak nak sujud, maka yang iblis ni asalnya ialah Azazil. Kemudian kata Ibnu Abbas, kata summa ablasaba, maka perkataan iblis itu sendiri sebenarnya dia memberi makna golongan yang berputus asa. Taqnatu min rahmatillah. Iblis tu ablasa maksudnya dia putus asa. Dia putus asa dah dengan apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dinamakan iblis. Daripada Azazil dia bertukar kepada iblis. Sebab apa jadi iblis? Nama iblis tu golongan yang berputus asa dengan
Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau Taala suruh sujud, dia tak nak sujud. Tak nak dia sujud pada Allah itu, tak nak sujud pada Adam tu. Dia sifatnya adalah sifat yang berputus asa. Dia tak nak ikut. Memang jenis putus asa, dia tak nak ikut. Sebab itu dalam Quran dia kata wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Jadi iblis itu maksud dia berputus asa. Asalnya ialah daripada Azazil. Nama dia Azazil. Jadi sifat putus asa tu nama dia iblis. Jadi makhluk yang iblis ni jenis yang berputus asa. Jadi kalau manusia dalam kita ni kalau kita nak compare dengan manusia, dia macam tak tally sikit. Kalau kita katakan syaitan yang jahat, kan, kalau perkataan syaitan itu mudah kita nak faham, manusia mungkin kita boleh sebut sebagai golongan Yahudi ke, macam nampak dia itu jahat, kan. Tapi kalau iblis ni dia jenis satu makhluk Allah yang dah berputus asa dan dia tak boleh patah balik. Azazil, dia takkan patah balik. Dia memang terus kafir. Kalau kita katakan Yahudi tu dia masih ada peluang, sebab Yahudi tu ada juga yang beriman. Orang kita katakan Kristian, kafir. Katakan orang Hindu, kan, orang yang menganut agama Buddha, agama lain, kita kata dia kafir. Tapi dia ni ada peluang untuk jadi Islam. Kau dapat hidayah ke, boleh, kan, boleh berubah, boleh beriman, belajar, kan, boleh faham, dia boleh ni. Tapi yang namanya iblis ni, dia dah berputus asa dengan rahmat Allah. Dia dah putus asa dengan rahmat Allah dan dia tak nak sujud pada Adam dan dia mencabar Allah. Aba wastakbara. Dia aba, engkar, kemudian dia takabur. Jadi dia dah putus daripada rahmat Allah, menyebabkan dia ni satu golongan makhluk Allah yang dia memang dah tak ada ruang dah untuk jadi baik. Gitu. Kalau kita compare dengan dalam kalangan makhluk bernama manusia, tak ada. Manusia tak ada macam tu. Manusia ni semua ada peluang untuk jadi baik. Boleh untuk jadi baik, untuk beriman, kan, untuk bertakwa, ada ruang. Tapi namanya iblis ni tak ada. Sebab dia ni Allah Ta'ala dah sebut jenis yang ablasa, berputus asa. Dia memang confirm dah putus asa, dia tak boleh nak patah balik, kan. Okey. Kemudian di sini waqala al-Hafiz Ibnu Hajar fi Fathul, Ibnu Hajar pula dalam Fathul Bari dia menyebutkan, na'am ruwiya Tabari wa Ibnu Abi Dunya an Ibnu Abbas qala kana ismul iblis haitsu kana ma'al malaikah Azazil summa ablasa ba'dahu. Ini disebut dalam Fathul Bari oleh Ibn Hajar. Dia menyebut juga, membawakan riwayat daripada Tabari, Ibnu Abi Dunya, daripada Ibnu Abbas. Maksudnya asal perkataan yang menyebutkan iblis tu Azazil, semua ni dinukilkan daripada kalam Ibnu Abbas. Apa kata dia? Kana ismu iblis haitsu kana ma'al malaika Azazil. Dia kata nama iblis ini asalnya bersama dengan malaikat yang satu jenis namanya Azazil. Summa ablasa ba'dahu. Kemudian dia berputus asa. Sebab putus asa tu Allah Ta'ala panggil dia iblis. Macam ni lah, macam hadis Nabi sebut kullukum yadkhulunal jannah illa man aba. Bila Nabi sebut kamu semua ni masuk syurga, boleh dapat masuk syurga, melainkan man aba, melainkan orang yang tak nak. Jadi orang yang tak nak masuk syurga tu orang yang tak nak lah. Ada manusia kalau dia tak nak, dia tak masuk syurga. Tak nak perintah Allah, tak nak ikut perintah Allah, perintah Rasul, ni golongan yang aba. Maka ini dalam kalangan jin itu dia katakan ada yang dia katakan mulanya dia katakan malaikat tu tadi secara umum ada yang jenis ablasa. Ablasa dia berputus asa. Putus asa memang Allah Ta'ala dah tentukan takdir di situ, dia tak boleh patah balik. Jadi kita dapat faham lah, nampak beza sikit lah. Kita boleh bezakan antara iblis, syaitan. So apa beza antara iblis dan syaitan? Berdasarkan takrif-takrif yang boleh kita fahami melalui riwayat-riwayat sebegini, syaitan dia jin yang jahat, kan? Tapi syaitan ni dia ada ruang untuk jadi baik. Maksud dia diperangai, dia jahat, tapi dia ada peluang untuk jadi baik, kan? Boleh berubah perangai semua. Tapi kalau nama dia iblis, dia dah jenis putus asa, dia memang tak ada dah.
Satulah Azazil tadi. Dia putus asa, dia tak boleh nak U-turn balik, tak ada dah. Takdir Allah dah berlaku atas dia. So tuan-tuan kan, supaya kita tak keliru lah. Nampak ada namanya syaitan, ada namanya jin, ada namanya iblis. So kita boleh letak border lah antara satu-satu makhluk Allah. Semua tu daripada golongan jin. Satu jin secara umum besar. Dalam jin tu ada jenis jahat namanya syaitan. Dalam syaitan tu ada jenis partition dia nama dia iblis. Yang iblis ni dia tak boleh U-turn. Kan? Iblis ni asal dia Azazil ni jenis duk neraka tu lah. Dia tak ada. Kalau manusia tak ada. Manusia Allah cipta manusia, ada beriman, ada kafir. Beriman masuk syurga, kafir masuk neraka kan. Cuma yang kafir ni dia ada peluang selagi mana dia hidup kan. Dia boleh bertaubat, dia boleh beriman, maka dia boleh masuk syurga Allah. Dia dalam manusia ni dia tak ada spek kumpulan macam iblis tu kan. Gitu kita boleh nampak dia punya rangka dia. Okey, kita muka surat 116 tu kita tengok tajuk tajuk yang pengarang dia letakkan ialah binatang-binatang yang ditemani oleh syaitan. Kata pengarang kata Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar disebutkan di antara binatang tersebut adalah unta, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya unta itu diciptakan dari syaitan dan di belakang setiap unta ada satu syaitan. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur dalam Sunan dengan sanad mursal hasan, Sahih Al-Jami' jilid 2 muka surat 52. Gitu. Binatang yang ditemani oleh syaitan salah satu dia unta. Satu kita tengok baca dulu. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengerjakan salat di tempat-tempat menderumnya unta. Okay. Apa maksud menderum ni? Dia ada satu tadi disebutkan dalam hadis Nabi, dia sebutkan binatang yang namanya unta itu diciptakan dari syaitan dan di belakang setiap unta ada satu syaitan. Maksudnya syaitan unta ni pun dia macam manusia ada qarin. So unta ni pun dia ada makhluk yang bersama dengan dia daripada golongan syaitan. Kerana itu Rasulullah melarang kita mengerjakan salat di tempat menderumnya unta. Tengok dia kata apa terus ni, dalam Musnad Ahmad dan Sunan Abu Dawud disebutkan bahawa Rasulullah bersabda, janganlah kalian salat di tempat-tempat menderumnya unta, kerana tempat itu adalah bahagian dari syaitan. Salatlah kalian di kandang-kandang kambing, kerana tempat-tempat ini adalah barakah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Saya boleh tengok benda ni dia tulis gini, saya pun ini dia terjemah betul ke tidak ni saya buka balik teks Arab ni, saya ada teks Arab ni tadi, saya tengok balik hadis Nabi, balik tengok, buka hadis tu, buka syarah hadis tu, balik tengok, balik cerita sebenarnya nak cerita tentang apa ni. Cerita kan takkan kita semayang dekat kandang kambing tu, situ berkat, orang berkat pergilah kat masjid ke Masjidil Haram ni kandang kambing. Saya tengok sebenarnya nak cerita tentang apa ni, saya buka cuba tengok balik. Rupanya satu menderum macam tuan biasa guna perkataan menderum. Saya pun tak biasa guna, tapi bila tengok ni cari dia pula apalah benda menderum ni. Kalau orang belajar apa kata Islam, menderem, dia kata menderem istilah dia macam kena gangguan tu, dia panggil menderem lah kan. Okey, hadis ini menceritakan, Nabi nak ceritakan bahawa janganlah kalian salat-salat di tempat menderum ni, maksudnya tempat dia, kalau dalam hadis disebut warak tu kita boleh, bila sebut warak tu kita faham terus kan. Warak kita faham, dia terjemah jadi menderum. Maksudnya dalam kandang unta ataupun kandang kambing, dia unta ni biasa dia tempat dia berdiri, tempat dia duduk dengan kandang, kemudian tempat dia orang kata duduk bergelemak, orang Perak kata bergelemak kan, duduk baring bergolek-golek tu kan dia jadi macam rata, kalau rumput jadi macam tempat rata sikit kan, tempat dia baring kan, tempat dia melepak lah orang kata kan. Maka itu merupakan tempat unta. Itu yang disebutkan sebagai tempat-tempat unta, disebutkan warak di belakang tempat dia berada. Maksudnya kalau dalam tempat bela unta tu, kita ni masalah negara kita ni, kita bukan jenis bela unta.
kambing pun kita tak bela sangat kan. Jadi suasana tu kita tak dapat feel. Kalau Arab ni bersebut dia feel lah terus kan suasana tu. Jadi unta tu bila dia tempat dia makan, dia minum tu, jadi tempat tu rata. Tu tempat dia berak kencing kat situ kan. Jadi situ yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan salat di tempat-tempat unta itu. Tempat dia baring, tempat dia duduk di kawasan itu, kerana tempat-tempat itu adalah bahagian daripada syaitan. So dia ada bahagian syaitan dekat situ. Kemudian kata Nabi, salatlah kalian di kandang-kandang kambing. Kandang-kandang kambing, maksudnya kena solat daripada kita solat dekat kandang unta, lebih baik kita solat dekat kandang kambing. Kerana apa? Kerana tempat-tempat itu adalah barakah. Saya tengok biar betul kandang kambing ni berkat semayang. Maksudnya kita kena cari kandang kambing lah. Jadi orang faham gitu pula kan, pergi kandang kambing. Tak, maksud bila kita tengok, saya terbaca, bila tengok syarah-syarah hadis Nabi tu, sebenarnya dia nak compare antara unta dan juga kambing. Itu poin dia kat situ. Dia nak compare antara unta dan juga kambing. Kalau kita nak semayang tempat unta ni, dia kata tak bagus, sebab problem-problem yang ada pada unta itu. Kalau kambing ni, dalam syarah tu saya tengok, dia kata kalau kambing ni dia jenis binatang yang dia tak bising sangat, lepas tu dia tak langgar orang, dia tak kacau orang, berbeza dengan unta. Situ ulama-ulama dalam membahaskan hadis ini, dia kata tempat kalau kambing tu lebih selamat lah semayang, lebih selesa, begitu maksud dia. Dan kalau kita tengok para nabi pun kebanyakan mereka ni merupakan pengembala kambing. Jadi boleh, bukanlah kita faham nanti nak semayang pergilah cari kandang kambing atau berkat, itu tak tepat lah. Maksudnya kalau compare antara unta dan kambing, di kawasan kambing tu okey, lebih selamat dari sudut semayang itu daripada gangguan kambing. Kambing ni tak mengganggu, tapi kalau unta ni dia ngacau. Dapat difahami itu daripada syarah-syarah hadis. Bismillah. Okey. Habis kat situ okey, dia kata dalam Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih disebutkan, janganlah kalian salat di tempat-tempat menderum unta, kerana unta itu diciptakan dari syaitan. Ada hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi binatang-binatang yang ditemani oleh syaitan ni, salah satu dia unta. Kan? Jadi tuan-tuan kalau pergi ke negara-negara Arab tu, biasanya orang akan pergi, kalau pergi umrah atau pergi haji, dia akan pergi satu tempat, orang pergi ke Hudaibiyah ni miqat dekat sana. Kat Hudaibiyah dekat Masjid Shumaishi, dekat sana biasanya dia orang akan pergi satu ladang unta. Ladang unta, pergi minum susu unta, bergambar dengan unta, bagi unta makan rumput-rumput tu. Jadi berhati-hati bacalah doa kan. Macam imam kita baca doa tadi, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi, sebelum turun bas tu kan, auzubillahi minasyaitanirrajim, baca bismillah, baca doa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi kan. Sebab takut bila kita ni dekat dengan binatang yang ditemani oleh syaitan, kalau syaitan tu suka kat kita kan, payahlah pula kan. Okay. Begitu juga sekarang ni kalau dia orang pergi ke Taif, ada jemaah-jemaah yang pergi ke Taif. Sekarang ni ziarah dia dah buka kan. Macam dulu payah nak pergi Taif, kena visa ziarah. Sekarang ni dah mudah, visa umrah tu yang pergi tu boleh pergi Taif. Saya baru pergi ni, semua tu visa umrah ke visa ziarah ke, dia orang dah boleh pergi Taif dah. Sana yang pergi Taif juga dia orang ada pergi ke kebun-kebun, ladang-ladang unta. So kalau tuan-tuan pergi tu berhati-hatilah, baca doa-doa yang sepatutnya. Okey, habis tu. So binatang tu disebutkan tadi unta. Kemudian pengarang dia letakkan tajuk buruknya rupa syaitan. Syaitan ni buruk dia. Syaitan itu sangat buruk rupanya. Ini adalah sesuatu yang sudah diyakini oleh semua orang. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala menyerupakan buah pohon zakum, syajarat zakum, dia kata buah pohon zakum yang tumbuh di dasar neraka dengan kepala-kepala syaitan. Hal ini kerana buruknya rupa dan bentuk syaitan itu. Allah berfirman, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Dia kata sesungguhnya ia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala.
mayangnya seperti kepala syaitan. Surah Saffat ayat 64 dan 65. Ini gambaran rupa syaitan itu. Sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka, yang mana dia tu menyala-nyala. Kemudian dia punya mayang dia kan, syaitan ini dia diciptakan daripada api, malaikat daripada cahaya. Jadi api yang dia punya api yang marak tu kan, dia naik ke atas tu, dia membayangkan pohon zakum yang tumbuh dekat pasar neraka. Dia keluar dengan, kalau kita tengok macam makhluk kita kat sini, pokok yang macam naik ke atas tu kan, dia punya macam api nyalaan dia tu kan, gitu. Mayangnya itu, dia punya mayang dia itu seperti kepala syaitan. Bila dia keluar, kalau tuan-tuan Google, dekat Google dia ada sejenis-jenis pokok yang ada gambar macam tengkorak ni, ada yang dia highlight benda tu. Ada pohon, dia katakan pohon zakum. Pohon tu dia naik, kemudian setiap tu ada bulat-bulat gambar tengkorak. Katanya pokok zakum, tapi tak sebenarnya. Kau tengok dalam hadis-hadis Nabi, dalam riwayat bukan, tapi orang duk assume itu bentuk pohon zakum. Tapi maksud rupa dia memang rupa yang sangat buruk. Yang nama makhluk ni syaitan ini. Sebab mayang dia tu macam kepala syaitan dia naiknya tu, buruknya dia. Kemudian kata pengarang, kaum Nasrani pada abad-abad pertengahan menggambarkan syaitan sebagai manusia laki-laki hitam yang memiliki janggut yang panjang. Ini orang Nasrani. Ini tak sabuk. Ini dia punya gambaran orang Nasrani, orang Kristian. Digambarkan syaitan tu bagaimana? Syaitan tu dia macam manusia orang lelaki, yang hitam, yang dia ada janggut yang panjang, alis yang tinggi, alis mata, mulut yang mengeluarkan api, memiliki letak tanduk, ada pencakar tangan dia, dan dia ada berekor. Ini gambaran yang diberikan oleh orang Nasrani, orang Kristian. Tapi dia tak ada, tidak disebut dalam hadis dengan jelas. Ini dibawakan riwayat. Ini disebutkan dalam Dairat Al-Ma'arif Al-Hadithah, muka surat 357. Secara umum kita boleh katakan, kalau rupa syaitan ni bagaimana? Mungkin banyak spek-spek dia, tapi muka dia memang buruk. Yang Allah gambarkan, itu yang dikatakan sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala-nyala, kemudian dia mayang dia seperti kepala syaitan. Kan? Cuma kita tak pernah tengok lah secara live. Itu rupa bentuk memang buruk dia tu. Okay. Kemudian kalau kalam Nasrani ini tadi, dia ada kaitan juga dengan hadis-hadis Nabi yang menyebutkan spek syaitan tu secara spesifik lagi. Kita tengok. Maka pengarang diletakkan, dia sambung lagi daripada tajuk tu, dia kata syaitan itu, kau nak nampak lagi spek dia, syaitan itu mempunyai dua tanduk. Dia ada tanduk yang namanya syaitan ni, dia bertanduk. Dia kata dalam Sahih Muslim dan dari Ibn Umar diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, janganlah menetapkan salat kalian dengan terbitnya matahari atau saat tenggelam, kerana matahari itu terbit di antara kedua tanduk syaitan. Hadis riwayat Muslim. Melalui hadis ini, Nabi SAW berikan kita faham, boleh kita mengenali syaitan. Sebenarnya Nabi nak ceritakan tentang solat, waktu solat itu. Jangan kita solat waktu terbit matahari kan, kita lepas subuh nak isyraq tu, jangan waktu begitu matahari nak tenggelam tu jangan. Sebab dia kata kerana syaitan time tu dia keluar, dia masuk. Maka dia tu bila dia keluar tu, tanduk dia nampak, dia keluar tu nampak tanduk dia dulu. Itu nampak dia antara dua tanduk dia kan. Itu dari hadis ini kita dapat faham, rupanya makhluk yang namanya syaitan itu dia bertanduk. Dia ada dua tanduk, tanduk kanan kiri. Yang tu tadi kalau kita tengok kepada pandangan gambaran yang diberikan oleh golongan Nasrani Kristian, ada dia punya keserasian dia. So jenis makhluk ni bertanduk. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan, jika alis bahagian lingkar luar matahari mula terbit, janganlah kalian salat hingga hilang,
selesai masa terbitnya, dan janganlah kalian menunggu untuk solat saat terbitnya matahari atau saat tenggelamnya, kerana matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan. Maksudnya tanduk tengah, matahari itu dia naik kan, tanduk kemudian matahari itu dia naik tengah. Jadi itu yang lepas subuh kita jangan salat. Sampai isyraq tunggu lebih kurang 15 minit 20 minit dapat isyraq tu baru kita sembahyang. Kalau kita subuh lebih kurang habis subuh dalam 7 suku lebih kurang kan, 7 suku, maka isyraq tu start lebih kurang dalam 7.30 7.35 kan. 15 minit 20 minit lepas subuh tu baru tu waktu makhluk yang nama syaitan ni dia keluar dia antara dua tanduk. Begitu juga dekat maghrib, waktu nak tenggelam tu dia akan tenggelam dekat tengah-tengah tanduk syaitan itu. Artinya sekelompok kaum musyrikin menyembah matahari dan bersujud saat matahari terbit dan saat tenggelam. Ada golongan musyrikin yang menyembah matahari ini, golongan majusi yang menyembah matahari ini, dia menyembah matahari dan sujud saat matahari terbit dan matahari tenggelam. Pada saat itu syaitan berdiri di arah keberadaan matahari agar ibadah mereka ditujukan kepada dirinya. Maksudnya apabila matahari ni nak keluar pagi dan matahari ni nak tenggelam, so yang nama makhluk syaitan tu dia akan berdiri dekat matahari naik. Jadi siapa yang menyembah matahari itu, ketika itu nampak dekat belakang syaitan tu matahari naik. So matahari itu dia akan naik antara dua tanduk. So yang menyembah matahari itu maksudnya dia akan menyembah syaitan. Begitu juga ketika matahari nak turun, nak tenggelam, kita tak ada waktu sembahyang, waktu tahrim disebut, waktu haram sembahyang, maka pada ketika itu syaitan dia akan duduk depan matahari yang nak tenggelam itu. Dia merasakan dia sebagai sembahan. Kita tidak diperbolehkan menunaikan salat pada dua waktu ini. Sebenarnya salat pada dua waktu ini boleh jika ada sebabnya. Tu beza sembahyang yang ada sebab, seperti tahiyatul masjid. Seperti tahiyatul masjid, dia sembahyang ni, ini waktu tahrim. Bismillah. Dia waktu tahrim ni ada 5 waktu. Dalam fiqh kita ada 5 waktu. Lepas asar, matahari nak tenggelam, tengah hari betul, kemudian lepas subuh kan, waktu-waktu yang diharamkan. Kemudian tapi dia boleh semayang ni kalau semayang yang ada sebab. Dia adalah beberapa perkara semayang yang ada sebab. Semayang tahiyatul masjid kita sebab kita nak masuk masjid kan, semayang kita ambil uduk, lepas ambil uduk semayang tiba ada jenazah mati kan, nak menyembahyangkan jenazah, ada sebab, itu lain case. Maksud secara umum ini merupakan kita pegang yang larangan daripada Nabi SAW. Namun tidak diperbolehkan jika tanpa sebab, seperti salat sunnah mutlak. So sunat lain ke apa-apa kita buat tak boleh. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menunggu, artinya janganlah kalian menyengajakan. Jangan kita semayang tu sengaja kita semayang waktu-waktu yang haram tu, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis lain yang juga menyebut tentang tanduk syaitan adalah hadis Bukhari daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke arah timur lalu bersabda, lihatlah sesungguhnya fitnah ada di sana, di timur. Sesungguhnya fitnah ada di sini, di mana tanduk syaitan terbit. Itu juga hadis Bukhari ni juga memberikan gambaran syaitan itu dia bertanduk. Okey, ada dua tanduk dia. Okey, maksud dari di mana tanduk syaitan terbit adalah di arah timur. Alright. Habis tajuk tu dapat kita mengenali rupanya itu dia bertanduk. Kemudian kita ambil satu lagi ni, dari sudut kemampuan jin. Pengarang sebut bagaimana kemampuan jin ni. Allah Subhanahu Wa Taala memberi jin secara umum. Tadi dia pergi kepada syaitan, kemudian dia berikan sebut kepada jin secara umum. Allah memberi jin kemampuan yang tidak diberikan kepada manusia. Allah telah menceritakan tentang sebahagian dari kemampuan tersebut. Salah satunya adalah kecepatan gerak dan berpindah tempat. Jin diciptakan daripada api. Ada daripada dikatakan nyalaan api. Kalau malaikat daripada cahaya. Jadi pergerakan api, cahaya ni benda yang ringan, dia laju. Kalau cahaya tu dia buka boleh tengok terus kan.
Berapa laju cahaya tu pergi, tu kelajuan malaikat. Api ni sejauh mana api tu boleh berjalan, itu kelajuan jin. Okey. Ifrit dari golongan jin. Ifrit dari golongan jin berjanji kepada Nabi Sulaiman. Ifrit ni pula satu geng. Nanti kita bincang tentang kejadian Ifrit pula. Ifrit dari golongan jin berjanji kepada Sulaiman alaihissalam untuk mendatangkan singgahsana Ratu Yaman ke Baitul Maqdis dalam tempoh tidak melebihi berdirinya seseorang dari duduk. Akan tetapi seseorang yang memiliki ilmu dari Alkitab mengatakan, aku boleh mendatangkan sebelum matamu berkedip. So ni nak tunjukkan kemampuan jin tu. Kalau nak angkat istana Balqis tu, para ulama kata istana Balqis ni berada dekat Yaman. Yaman tu nak bawa ke Nabi Sulaiman dekat Baitul Maqdis. Bahan kan nak bawa tu berapa ribu kilometer tu kan. Hanya Nabi Sulaiman tu daripada dia duduk singgah sana ni, dia nak berdiri kan, sampai dia berdiri tegak, maksudnya singgah sana tu dah sampai. Tu kebolehan, kemampuan Ifrit tu. Bukan dia bergerak, tapi maksudnya kebolehan dia pindahkan teknologi yang ada tu. Bukan setakat dia. Kalau macam kita ni, kalau kita nak berlari, kita je berlari kan. Tapi kemampuan ilmu yang ada dalam golongan Ifrit tu, singgah sana tu dia boleh angkat dengan kelajuan begitu. Boleh letak real. Bukan video call kan. Kalau video call lain lah, boleh tengok pasang je, just call dia sampai. Itu video call. Tak, ni real, singgah sana tu dia angkat. So kalau Nabi Sulaiman tu nak berdiri perlu dalam 5 second bangun berdiri, masuk dia sekitar dalam 4-5 second dah ada dah singgah sana real. Ratu Balqis pun singgah sana dia angkat. Tetapi kalau tengok dalam ayat Quran ni sebutkan, bagi seorang abid yang ada ilmu daripada Alkitab ni maksudnya ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan melalui kitab-kitab Athamawi, maka dia boleh beat, dia boleh lawan yang nama Ifrit tu dengan kelajuan yang lagi laju kemampuan dia. Apa dia? Dengan sebelum kedip mata, tarfata ainin, sebelum mata tu kedip, kita buka mata ni kan mata kita kedip laju kan. Sebelum mata kedip tu, maksudnya bila cakap tu datang terus, boleh datangkan sebelum mata kedip. Kalau kita kedip tu dah lambat, sebab kita dah kedip sekali kan. Ni sebelum mata berkedip tu dah datang. Maksud bila cakap tu ada kan, sebelum mata berkedip. Tak sempat, maksudnya kalau kita nak kedip mata pun tak sempat. Itu dia punya lajunya, itu yang Allah berikan ilmu. Maksudnya walaupun kita boleh nampak makhluk nama jin hebat dari satu sudut tu, Ifrit tu, tapi sebenarnya kalau compare dengan orang yang beriman dengan Allah SWT, yang Allah Ta'ala berikan ilmu, dia boleh mengalahkan yang Ifrit yang boleh dalam 5-6 second bawa istana Ratu Balqis. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami wa inni alaihi laqawiyyun amin qala allazi indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqira indahu qala hadha min fadli rabbi. Dia kata, apa dia? Surah An-Naml ayat 39 dan 40, firman Allah berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin. Maksudnya dari golongan jin ni, dia yang cerdik tu, dia masuk golongan Ifrit. Nanti kita bincang Ifrit ni bagaimana. Aku akan datangkan kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercayai. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman mendengar singgasana itu terletak di hadapannya, melihat Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk kurniaan Tuhanku, hadza min fadli rabbi. Jadi Nabi Sulaiman ni satu nabi yang Allah berikan kelebihan tak ada pada nabi selepasnya. Dia boleh menguasai makhluk manusia, jin, angin, semualah makhluk, semut pun dia boleh dapat kuasa. Itu kelebihan kelebihan yang ada pada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman ni bila beri arahan itu, dia offer pada
makhluk yang berada di bawah takluk dia. Siapa boleh bawa singgah sana Ratu Balqis? Maka yang hebat-hebat ni dia akan tunjuklah. Ifrit kata, aku boleh bawa wahai Nabi Sulaiman, sebelum kau bangun daripada tempat duduk tu boleh sampai, katakan. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk bagaimana orang yang beriman, yang dapat ilmu dari sisi Allah ini, maka dia kata, aku boleh datangkan sebelum mata kau berkedip. Oh, lagi laju. Maka Nabi Sulaiman sebut, hadza min fadli rabbi. Itu merupakan kurnia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, dapat menguasai, dan kurnia untuk menunjukkan bahawa walaupun Ifrit tu hebat, sebenarnya kita orang yang beriman, yang bertakwa pada Allah ni, Allah Ta'ala bagi lebih lagi daripada itu. Jadi saya rasa kita berhenti kat sini dulu, kat muka surat 118. Saya pun pagi ni ada kursus asal haji ni, tengah musim ni sampai bulan 1. Pagi ni kursus asal haji dekat Masjid Taman Alam Raya Puncak Alam. Semalam dekat Masjid Kampung Sementara telah musim-musim orang nak pergi haji ni. Okay, saya rasa setakat itu untuk hari ni. Jadi moga-moga ada manfaatnya. Pada pagi ni kita belajar tentang binatang-binatang ditemani dengan syaitan, salah satunya unta. Dan pagi ni kita mengenali apa itu iblis, kan? Dapat beza compare iblis, syaitan, berupa buruknya kemampuan dan juga bentuk tanduk yang nama makhluk dia syaitan itu. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahuma fina wa la ma'ana wa la may yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.